Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا ربي يسير ولا تعسر ربي tamim bil khair. Amin. Allahumma amin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhawat, a'azzakumullah. Dalam ayat 6, ayat 164 surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini ayat daripada surah Ali Imran 164. Iaitu Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah kata sesungguhnya Allah telah memberi suatu nikmat yang paling besar kepada orang-orang yang beriman. Ini Allah guna bahasa ni. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi satu anugerah yang paling besar kepada orang-orang yang beriman. Anugerah yang paling besar itu, mafhum dia, nikmat yang paling besar. Apa dia nikmat yang paling besar yang Allah bagi ke kita? Idz ba'atsa fihim rasulan. Nikmat yang paling besar ialah Allah bangkitkan di kalangan manusia ini seorang rasul. Allahu akbar. Hak inilah ikhwan wa akhwat, mana-mana kita pergi, kita kata rasul itu satu nikmat daripada Allah. Satu nikmat. Maka kita hadut mengaji Quran, hadut mengaji hadis ni, kena rasa dalam hati dia adalah nikmat. Dia bukan satu ilmu, dia adalah satu nikmat. Artinya kalau ada orang tidak dapat nikmat, dia rugi. Dia rugi. Makan itu nikmat, minum itu nikmat, sihat itu nikmat, tetapi Allah meletakkan nikmat yang paling besar lebih daripada nikmat makan dan minum. Idz ba'asa fihim rasulan. Rasul itu datang, nikmat besar. Berkali-kali kita bagi contoh. Contoh yang tak akan jemu kita bagi. Apa dia? Kita makan, kita minum, duit, ringgit, harta benda, dia berfungsi ada hari tertentu, masa tertentu. Kita tidur, duit hilang, nikmat. Kita sakit, makan hilang, nikmat. Lebih-lebih kita mati, itu sesembang. Kita mati, beras itu, sekampit, segoni, apa nikmat kat kita? Kita masuk dalam kubur, bertemu dengan Allah. Orang bawa beras, bukan kata 1 kilo, bawa lori, bawa beras 1 tan. Apa manfaat dia kat kita? Tapi masa kita hidup, dia nikmat, dia rezeki Allah. Tetapi bila kita sebut nikmat Rasul, dia berfungsi masa hidup, berfungsi dalam kubur, berfungsi di mahsyar, berfungsi menentukan kita masuk syurga ataupun neraka. Dia tak ada dead expired. Dia mengatasi segala nikmat. Kerana itu kalau Allah bagi kita makan, Allah bagi kita minum, Allah bagi kita sihat, belum apa-apa lagi.
Itu lebih baik daripada Tuhan tak bagi makan saja. Itu lebih baik daripada Tuhan tak bagi sihat sahaja. Tetapi suatu orang Islam yang sihat, satu orang Islam yang ada nikmat makan minum, dengan satu orang kafir yang sihat yang ada nikmat makan minum, tapi dua-dua tak kenal Rasul. Apa perbezaan dia secara zahirnya? Pasal itu bila kita duk mengaji Quran, kita duk mengaji hadis, kita duk kenal satu-satu, dia kena ada rasa kuat dalam hati kita ni. Ya Allah, aku dapat nikmat yang cukup besar ni. Masuk dalam kubur besok, dia tanya kita, man rabbuka wa man nabiyuka. Itu nikmat yang besar. Maka Allah tekankan dalam ayat ini. Allah kata, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Maka rasanya ayat ini, orang beriman ni, hak duk mengaji ni, kena ingatlah ayat ini. Balik Ali Imran 164. Kena tengok ayat ini sebagai hujah kita. Sebagai hujah. Hujah pada diri kita. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah kata, demi sesungguhnya Allah telah beri satu kurnia yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Allah bangkitkan rasul daripada kalangan mereka. Di mana nikmat rasul itu? Yatlu 'alaihim ayatihi. Allah. Rasul mencelikkan kita tentang ayat-ayat Allah. Ramai orang nak beriman pada Allah, jalan mereka salah. Orang Hindu nak beriman kepada Allah, Kristian nak beriman kepada Allah, Yahudi Nasara nak beriman pada Allah, jalan mereka salah. Kita dapat nikmat. Nikmat apa? Bila kita nak beriman pada Allah, yatlu 'alaihim ayatihi. Rasul datang, dia membaca pada kita ayat Allah. Bagaimana nak beriman pada Allah? Itu nikmat. Kita baca Quran, kita tak kosong. Bahkan setiap ayat Quran yang kita lalui itu, Rasul telah memberi tafsiran dia. Para sahabat anak didik Rasul telah memberi tafsiran dia. Yatlu 'alaihim ayatihi. Membacakan kepada mereka itu ayat-ayat Allah. Tak cukup cakap tu. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Ayat yang dibaca itu sifat dia mutahharah, membersih. Pasal itu sunnah dinamakan sunnah mutahharah, sunnah yang bersih, sunnah yang suci bersih. Tak ada campur tangan sesiapa. Sampai Allah menyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Bersih, mutahharah. Dia tak perlu ambil jalan orang lain. Jalan Rasul ini jalan yang wa yuzakkihim, membersihkan jiwa. Ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah. Rasul datang mengalimkan kita apakah makna Al-Quran, Al-Kitab, wal hikmah, dan apakah makna al-hikmah. Apa dia al-hikmah? Al-hikmah itu sunnah dia. Kita tak perlu membentuk sunnah, kita tak perlu membentuk satu operasi baru, kita tak perlu membentuk satu kefahaman baru. Al-Kitab di sisinya ada al-hikmah. Imam Asy-Syafi'i menyebut dalam tafsir, kesemua ayat-ayat Quran yang menyebut al-hikmah maksudnya as-sunnah. Maka Rasul datang, dia mengajar kepada kita, dia mengalimkan, bukan sekadar baca bagi dengar, bersih hati. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia alimkan kita, dia ilmukan kita, dia fahamkan kita makna al-kitab dan al-hikmah. Sebab kalau ini semua Rasul tidak buat, maka Allah kata, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum Rasul datang membacakan ayat Allah, membersihkan jiwa insan, memberi ilmu tentang Alkitab dan As-Sunnah, insan dalam kesesatan yang sangat jelas. Faham daripada ayat ini. Wa in kanu min qablu, sebelum mereka tahu tentang makna Alkitab dan As-Sunnah, bagaimana kehidupan mereka? Fi dhalalin mubin, mereka sesat. Allah. Mana ikhwan, mana ada hujah yang paling besar dalam dunia melainkan hujah Al-Quran dan Alkitab. Quran yang kita baca ini, Alkitab ini hujah. Mari kita repeat ayat ni lagi sekali supaya kita faham di hujung itu apa Allah nak bagi tahu. Wa in kanu min qablu,
Sebelum ini, sebelum apa? Sebelum dibangkitkan Rasul, sebelum Rasul membaca Alkitab, sebelum Rasul membersihkan jiwa mereka, sebelum Rasul mengalimkan mereka Alkitab dan Al-Sunnah, sebelum mereka kenal makna kitab dan sunnah, seluruh hidup mereka fi dhalalim mubin, sesat. Jadi siapakah berani datang ke hadapan di tengah-tengah pentas dunia ini, berani menyatakan kami tidak sesat, sedangkan kami tidak ikut kitab dan as-sunnah? Siapa berani mendakwa demikian? Dan siapa berani mendakwa mengikut Alkitab dan as-sunnah itu sesat? Siapa berani mendakwa demikian? Ayat ini menyatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan ini ada kena mengena dengan satu postmortem yang kita kena buat. Sebelum kita mengenal Alkitab, sebelum kita mengenal Al-Hikmah As-Sunnah, semua amalan kita bukan di atas Alkitab dan As-Sunnah, maka timbangannya ialah dhalalim mubin. Semuanya kita buat. Setelah kita mengenal Alkitab dan As-Sunnah, Quran menyatakan setelah mereka mengenal, mereka mendapat satu nikmat yang besar daripada Allah. Allah, Allah, Allah. Apa yang kita nak kena buat bila kita membaca ayat seperti ini? Kita kena tadah tangan, ya Allah, kekalkanlah kami dalam nikmat sunnah, ya Allah. Matikanlah kami dalam nikmat sunnah, ya Allah. Sebab Allah dah sebut dah dalam ayat ini, kalau tidak mengenal Alkitab dan Al-Hikmah, fi dhalalim mubin. Kita dalam kesesatan yang sangat nyata. Jadi ayat ini Ali Imran 164, semua orang yang mengaji ini kena reti. Pasal apa? Dia adalah benteng kita. Kalau orang tanya kat kita, ni hampa duk pergi mengaji siang malam pagi petang, hampa mengaji apa? Ada hak jenis mengkak ni nak tanya lagu tu, ada. Apa yang hampa pergi mengaji ni? Kita tak mengaji Quran dan Sunnah. Tak, kami duk mengaji ni apa dia? Bukan Quran dan Sunnah kah? Dia marah kita. Kami duk mengaji ni bukan Quran dan Sunnah. Tak, tidak menafikan. Cuma kami nak membaca Al-Quran dan Sunnah, Sunnah yang jelas, Sunnah yang wadah, jelas. Bukan Sunnah yang sama-sama. Kita nak sesuatu yang jelas. Apa yang Nabi sebut, apa yang Quran sebut pada Nabi dan Nabi syarah kepada kita, itu nak ambil. Awak kami duk ajak ni bukan Nabi sebut kah? Tak kata lagu tu. Tak kata lagu tu. Cuma ini kami nak ambil, jalan ini kami nak ambil. Kerana Al-Quran menyatakan kalau tidak ada Al-Kitab dan Al-Hikmah, Quran menyatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Semua kehidupan sebelum kita faham Quran dan Sunnah, kehidupan itu lebih cenderung kepada kesesatan. Allahu Akbar. Abu Zar Al-Ghifari dalam hadis sahih riwayat daripada At-Tabrani, setelah dia membaca ayat ini, dia kata, tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa huwa yazkuru lana minhu ilman. Subhanallah. Bila dia baca ayat tadi 164 Ali Imran, Abu Zar kata, dia kata, tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah meninggalkan kami. Artinya Rasulullah telah ajak kepada kami. Wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa huwa yazkuru lana minhu ilman. Apa yang Nabi tinggal pada kami, tidaklah seekor burung yang bila burung tu terbang, dia membalik-balikkan kedua sayap dia di udara. Melainkan pasal apa dia balik sayap dia terbang, dia berkepak dua ke atas, dua ke bawah. Nabi tinggal kami dalam keadaan bila burung tu terbang, dia duk kepak dua sayap. Dia kepak dua sayap tu pasal apa? Nabi dah terang dah pada kami. Subhanallah. Artinya Abu Zar nak beritahu apa? Daripada ilmu keduniaan sampai ilmu akhirat, tak ada yang Nabi tinggalkan kami, melainkan semua baginda tinggalkan terus kepada kami. Teringat kita perkataan Imam Malik. Bila orang tanya pada Imam Malik, apa orang tanya pada Imam Malik? Orang kata, wahai Imam Malik, akidah
Macam mana nak faham akidah? Nak faham akidah macam mana? Pasal zaman Imam Malik kita tahu zaman ilmu kalam mula menyerang. Zaman akal didahulukan dalam perbahasan perbahasan tauhid. Apa Imam Malik kata? Hang tanya kat aku macam mana itu tauhid, hang tanya kat aku. Sedangkan hang sendiri tahu bab yang paling rendah iaitu bab istinja pun Nabi telah ajar. Kenapa hang tanya kat aku bab tauhid? Kalau bab istinja Nabi boleh ajar, bab tauhid Nabi tak ajar. Lebih besar daripada istinja apa dia? Tauhid. Hang tanya kat aku ni seolah-olah hang minta aku ajar dekat hang bab tauhid, tapi hang mengaji bab istinja kat aku, hang tanya kat aku Nabi istinja aku mana? Tapi bila hang mengaji tauhid dengan aku, hang tanya pandangan aku tentang tauhid, hang tak tanya Nabi ajar lagu mana? Imam Malik kata hang keluar daripada majlis aku. Itu prinsipnya. Tidak ada satu ilmu yang Nabi tinggal, melainkan semua dia ajar kepada kita. Demikian juga Abu Zar radhiyallahu anhu, dia menyatakan, apa dia kata? Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa waqad buyyina lakum. Apa kata Abu Zar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah. Tidak ada satu benda yang boleh mendekatkan kita kepada syurga. Wa yuba'idu minan nar, dan tidak ada satu benda yang menjauhkan kita daripada neraka illa waqad buyyina lakum. Melainkan semua Nabi telah ajak kepada hangpa semua. Allahu akbar. Ini saya baca tujuannya nak bagi tahu ke diri saya dan kita semua bahawa kita tak perlu benda lain. Kita tak payah ambil benda lain. Dalam masalah bersih hati, dalam masalah sembahyang, dalam masalah puasa, dalam masalah hidup, dalam masalah nak faham apapun hak nama dia agama, kita tak perlu benda lain. Kita ada sunnah Rasulullah. Kita ada Alkitab dan kita ada As-Sunnah. Kita tak perlu dah benda lain. Pasal mengikut dua benda ini, Allah jamin kepada kita hidayah. Kita tak ikut dua benda ni, Allah jamin kepada kita kesesatan. Jadi yang kita kena pupuk, yang kita kena pujuk dalam hati kita ni, yang kita kena tanam dalam hati kita ini apa dia? Jalan yang kita tempuh ini jalan yang sangat benar. Itu je. Betul dah jalan kita ni. Jalan Quran, jalan sunnah, jalan benar. Di mana kita salah? Kita tak salah ta'ala. Saya bagi satu contoh masalah. Kita baca Quran. Kita bila baca Quran, kita bercakap tentang satu kisah yang Quran cakap, macam Quran cakap. Lebih dah, kurang dah. Takat tu. Masalah apa dia? Petik satu ayat. Tentang walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Allah beri hikmah kepada Luqman. Kita ambil Quran sebagai pedoman, ambil sunnah sebagai pedoman. Mari kita bercakap ayat itu. Apa bimbingan kita? Quran. Quran cerita macam mana? Quran kata walaqad atayna Luqmanal hikmah. Luqman itu al-hikmah. Al-hikmah apa dia? Dia ni bijaksana. Dia ni pintar. Dia ni orang yang cerdik. Cerdik dia macam mana? Quran cerita setiap yang dia bagi tarbiyah kepada anak-anak dia. Bila datang hadis Nabi mengupas soal Luqman, Nabi kata, ingat tak apa Luqman kata pada anak dia? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmul azim. Bila Nabi kata siapa yang pernah buat zalim, dia tak masuk syurga. Siapa pernah buat zalim, dia tak masuk syurga. Maka sahabat pakak takut nah. Sahabat kata, di kalangan kami ni ya Rasulullah, mana orang tak zalim? Di kalangan kami ni mana yang tak zalim? Semua ada kes kezaliman belakang ni. Minum arak, bunuh orang, berkelahi, biasa ni. Maka Nabi kata, bukan maksud aku macam tu. Zalim yang aku maksud ni bukan zalim yang hampa faham. Tapi zalim yang aku maksud ni seperti Luqman berkata kepada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmul azim. Wahai anakku, jangan kamu syirik kepada Allah. Syirik itu kezaliman yang besar.
Artinya zalim yang Nabi kata tak masuk syurga tu adalah syirik. Bila Nabi kupas, Nabi cakap macam tu pasal Luqman. Kita berada di atas jalan yang benar. Apa dia? Bila kita cerita pasal Luqman, kita cerita macam tu. Lebih dah, kurang dah. Tak tahu sahabat kita mai kata, sebenarnya Luqman ni orang Afrika. Luqman ni bibir mulut dia tebal. Luqman ni kulit hitam. Kita kata wallahu alam. Kerana Nabi tak pernah bagi tahu Luqman tu orang Afrika. Siapa yang bagi tahu Luqman orang Afrika? Ini kisah tambah-tambahan. Bukan daripada Nabi dan para sahabat, daripada orang lain menerima dan menolak hak kita. Tapi kalau kita nak tolak, kita kata aku tak mau tahu dia Afrika ke dia mana, aku tak mau tahu. Tapi aku nak bercakap Luqman macam Quran cakap. Itu yang paling benar. Cukup mah berhenti dekat tu. Benarlah kita. Orang nak kata apa cerita Luqman pendek sangat. Orang cerita 2-3 hari, hang cerita 2 minit. Lah 2 minit lagu mana? Takat tu yang Nabi beritahu. Kalau kita boleh bercakap belain, orang kata kita pandai. Tetapi kita di atas jalan yang tak benar. Kita di atas jalan yang tak betul. Masalah kita baca surah Yasin. Surah Yasin menceritakan ada satu qarya dihantar 3 Nabi. Mereka buat pemberontakan pada 3 Nabi. Dihantar seorang waja'a min aqsal Madinah. Seorang rajul daripada bandar turun main mempertahankan Nabi itu, dan rajul itu dibunuh. Quran tak bagi tahu negeri mana nama rajul tu, Quran tak bagi tahu. Kita kata dahulunya ada satu qaryah, wadrib lahum mathalan qaryah. Beri contoh satu negeri. Negeri itu datang 3 rasul. Kemudian datang waja'a min aqsal Madinah, datang seorang rajul daripada satu tempat mempertahankan Nabi, 3 Nabi mereka bunuh, dan rajul ini pun mereka bunuh. Maka kita kata bandar itu telah diturun balak oleh Allah Ta'ala dengan satu balaknya sangat ngeri. Orang kata negeri mana? Kita kata wallahu alam, kami tak tahu negeri mana pasal Quran tak bagi tahu. Ada orang kata Pompei, kita kata wallahu alam, mungkin ya, mungkin tidak, pasal tidak ada qarinah daripada Quran. Yang pentingnya Quran bukan buku cerita. Yang pentingnya Quran nak menyuruh kita mengambil i'tibar. Kita ambillah i'tibar. Maka bila kita cerita satu benda bersesuaian dengan cara Nabi dan cara Al-Quran, jalan kita itu jalan yang benar. Walaupun dengar pendek, dengar tak sedap, dengar tak panjang, dengar tak boleh buat jilid 1, jilid 2, jilid 3, kosong sangat dengar. Dengar jenis nasi tambah, rabu tambah ni, oi, sedap. Sedap. Dengar cerita sedap. Orang boleh cerita tentang Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ini satu orang yang tinggi lampai. Umar Al-Khattab ini botak kepala. Itu bukan Umar Al-Khattab, itu Umar Rajah. Tidak ada riwayat daripada yang boleh kita terima Umar itu botak kepala. Maka ada orang kata botak kepala ni sunnah Sayyidina Umar tu, dia botak kepala. Masalah. Itu tak betul. Itu tidak betul. Umar macam mana? Habis tinggi kita nak tahu, kita baca Siyar Alam An-Nubala Samsuddin Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi. Habis tinggi kita baca Bidayah wa Nihayah Al-Hafiz Ibn Kathir. Takkan tu dia cerita. Dia lahir bila, dia mati bila, keturunan dia mengikut mana, bagaimana ada satu peristiwa yang buat hati dia terbuka nak masuk Islam. Takkan tu. Botak kepala, misai boleh sintir hujung, itu bukan Umar Al-Khattab. Itu semua gambar Hindu. Gambar Hindu betul, hero boleh buat misai gitu. Jadi kisah-kisah seperti itu tak perlu. Perwatakan Umar, muka Umar, tinggi lampai Umar, itu tidak perlu. Itu semua tak perlu. Kenapa tak perlu? Yang perlunya di akhir zaman ini ialah keberanian Umar, keadilan Umar, bagaimana teguh dan kuatnya hati Umar berpegang dengan Alkitab dan As-Sunnah. Itu penting. Kita bukan nak meniru personality, kita bukan nak tiru tubuh badan, kita nak tiru hakikat kehidupan. Di akhir zaman hari ini, kalau kita orang kata Rasulullah itu rambut dia hitam lekat, tak mampu kita nak tiru. Kita ni ada penyakit macam-macam, 40 pun dah berubat dah, 42 kena dah, gout kena, macam-macam kena. Tak tambah macam ustaz ni,
Amai bulan puasa tak mengajak sebulan, turunlah sikit badan. Lepas tu pakat duk naik nanti mampu ngayak 13 tu ya. Macam mana nak tiru Rasulullah yang kata dada Rasulullah dengan perut dia sama? Tak mungkin. Bukan saya kata mustahil, saya kata hampir tidak mungkin janggut Rasulullah. Kemampuan kita takat mana janggut kita boleh simpan? Tafadhal, silakan. Ya, kita nak tiru apa dia? Semangat beragama ini, keyakinan, kejujuran dalam beragama ni. Tak boleh ada istilah nasi tambah dalam agama. Keikhlasan kita, kebenaran kita, hati budi kita ni menerima sebenar-benarnya ajaran Allah dan Rasul, simpan dalam hati. Hatu kita nak tiru. Hatu penting, hatu prinsip. Kalau Nabi pakai jubah kita nak tiru itu, hampir tak boleh tiru. Doktor Nabi klinik hospital bedah orang pakai jubah macam mana? Potong perut orang, serban jatuh, tarik naik atas pula. Je ujung serban masuk dalam perut kawan tu. Tidak. Tapi apanya lebih penting daripada tu? Al-Quran dan As-Sunnah itu mesti kita ambil sebagai pedoman hidup kita. Lain semua kita tak mau. Ikhwan wa akhwat a'azzakumullah, hak tu kita ambil, kita simpan dalam hati kita. Rasulullah ini tak ada tolak banding. Meninggalkan sunnah Rasulullah mewajibkan kesesatan. Ikut sunnah Rasulullah syarat untuk dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, kita sampai pada muka surat 36 jilid 2. 36 jilid 2. Iaitu malam ni kita masuk malam ni kita masuk bab sedekah dan berdoa untuk orang yang sudah mati. Jadi malam ni di antara bab yang kita cakap itu bab as-sadaqah 'alal maiti wa du'a'u lahu. Itu bab berkenaan dengan apakah benda-benda yang boleh membantu orang mati. Orang mati ni apa benda yang boleh bantu dia? Orang hidup ada benda boleh bantu dia. Orang mati macam mana? Apa yang boleh bantu dia? Iaitu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia cuba nak memasukkan pandangan dia berdasarkan himpunan-himpunan hadis Nabi yang dia faham. Yang pertama, as-sadaqah. Sedekah itu boleh membantu orang mati. Satu. Yang kedua, wa du'a'u lahu. Doa pada orang mati itu boleh membantu. Itu boleh membantu. Baik. Asas dia macam mana? Asas dia macam ni. Kita belajar juga daripada daripada para ulama punya sistem. Apa bab kita nak cakap? Apa bab sekalipun kita nak cakap, prinsip kita satu, nak dengar Quran dulu. Yang kedua, nak dengar hadis. Satu daripada dua tu kena jadi syarat. Kalau orang kata bab ni tidak ada ayat Quran yang cakap, okey, hadis mana? Kata hadis pun tak ada. Kalau hadis tak ada, kalau Quran tak ada, hadis tak ada, bab mana boleh ada? Nak start dengan bab apa? Macam masalah kan, saya bagi contoh sembahyang hadiah. Sembahyang hadiah ni, kalau kita dalam Malaysia ke Thailand ke, Malaysia, Thailand, Indonesia, Brunei, ni semua negara-negara rumpun Melayu ni, tak ada tempat yang tak buat sembahyang hadiah bila orang mati. Dan kat masalah kita pergi tanya mereka ni, hak mereka duk buat ni, kata sahabat nak tanya, "Enta mazhab siapa?" Dia mesti jawab dia mazhab Syafi'i. Dia tak akan jawab dia mazhab Abu Hanifah ke Ahmad ke Malik. Dia tak akan jawab. Dia akan jawab dia tu mazhab Asy-Syafi'i. Kita bagi tahu kat dia, sahabat, dalam mazhab Asy-Syafi'i bukan kata sembahyang hadiah, bab sembahyang hadiah pun tak ada. Bukan sembahyang hadiah, bab pun tak ada. Faham tak maksud saya? Bab. Dia satu fiqh, mesti ada bab yang membahas dia. Jenazah, bab jenazah. Kitabul Janaiz, berpuluh-puluh bab jenazah ada. Inta mazhab Syafi'i, bab apa nak buka dalam mazhab Syafi'i nak membolehkan kita jumpa sembahyang hadiah ni? Bab apa? Dia kata bab orang mati ya. Ni kita duk baca Riyadhus Shalihin ni bab orang mati ni.
Nanti kalau habis Riyadhus Salihin kita buka pula Sahih Bukhari buat orang mati, kita tengok ada tak bab. Bukhari bukan mazhab Syafi'i. Ambil Imam Muslim pula. Kita buka bab jenazah Sahih Muslim. Muslim pun bukan mazhab Syafi'i. Ambil Abi Daud pula. Daud pun bukan mazhab Syafi'i. Ahmad Daud pun tak tahu mazhab mana. Tak ada bab. Kalau satu benda bab pun tak ada, macam mana kita boleh buat amalan tu? Bab pun tak ada. Masalah macam kita ni kan, bila orang mati bukan saja buat sembahyang hadiah, kita duduk beratib hati kubur, tahlil hati kubur. Bab apa? Bab apa? Nak pergi semak tak mana bab dia. Yang kata duduk melepok atas kubur, lepas tu buat tahlil, lepas tu ratib, lepas tu menghadiahkan semua tu pada orang mati. Nak buka bab apa dalam mazhab Syafi'i? Bab apa? Bab jenazah tak jumpa. Bab apa? Bab takziah ada jumpa. Bab takziah apa dia? Pahala Quran tak sampai pada si mati. Itu ada. Itu ada. Habis yang kita buat ni, kita nak sandak ke mana? Nak hempuk atas kepala siapa? Siapa nak jadi pemegang untuk kita ni? Bab pun tak ada. Subhanallah. Pasal itu kita nak tengok bab dia dulu. Bab apa? Bab yang boleh tolong orang mati apa dia? Yang pertama dia kata sedekah. Yang kedua dia kata apa? Yang kedua dia kata doa. Bila dia buka bab ni, tengok dia start bab tu dengan apa? Dengan satu ayat Quran, ayat 10 surah Al-Hasyr. Iaitu Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Ini bab. Ayat ini, ayat 10 surah Al-Hasyr ini, kalau kita buka dalam Ibn Kathir, dia kata apa? Berdasarkan ayat 10 ini telah ijma' ummah. Ijma' ummah. Ijma' ummah maksud dia apa? Semua mazhab dalam dunia ni sepakat. Mazhab-mazhab ni bukan mazhab Ahlussunnah sahaja. Syiah ke, Khawarij ke, Murji'ah ke, semua sepakat berdasarkan ayat ini bahawa seorang Islam mendoakan Islam yang dah mati, doa itu sampai pada orang mati. Benda ni tidak ada khilaf. La khilafa bainal mufassirin. Tak ada khilaf langsung. Orang Islam ni mati tak mana pun kita doa sampai insya-Allah berdasarkan ayat 10 surah Al-Hasyr. Apa maksud ayat itu? Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, yang mana mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berilah ampun kami dan berilah ampun pada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami." Ini cerita alladzina sabaquna bil iman. Orang dulu beriman daripada kita doakan kepada mereka. Kita tak ada hubungan darah dengan mereka. Sampai Imam Malik mengambil ayat ini, ayat 10 ini, meletakkan syarat. Imam Malik kata kita tak boleh bagi harta fai. Kita ada ghanimah, kita ada fai. Bila berlaku peperangan, harta-harta peperangan itu tidak boleh diberi kepada mana-mana orang yang pernah mengecilkan satu sahaja sahabat Nabi berdasarkan ayat ini, dia kata. Siapa pernah mengkecilkan sahabat, peleceh satu sahabat yang dia masuk dalam jumlah sahabat, maka dia tak layak mendapat apa-apa peruntukan daripada harta negara orang Islam. Kita ada Baitul Mal, kita ada zakat. Ini semua harta negara orang Islam. Siapa yang memperkecilkan seorang sahabat Nabi, dia tak layak dapat ini semua. Berdasarkan ayat ini, kerana Allah memuliakan sahabat dalam bentuk doa orang kemudian kepada mereka. Depa tu adalah alladzina sabaquna bil iman. Kita hari ni kat Syiah pun kita bagi zakat. Kat Syiah kita bagi zakat. Perkara yang paling mendukacitakan bila kita tengok orang politik ni, saya tak mau sebut nama dan parti mana lah, tapi mendukacitakan. Depa buat ziarah pergi ke Iran. Bila sampai ke Iran, menteri, tak silap saya, menteri luar Iran, mereka dapat rumus bahawa ada satu penangkapan jemaah Syiah di Gombak baru ni yang cuba sambut Hari Karbala. Jabatan Agama cuba cuba buat operasi. Berita tu sampai ke Iran. Bila jemaah ahli parlimen daripada parti ini pergi ke Iran,
Menteri luar Iran tanya, pasal apa duk tangkap-tangkap ni semua ni? Awak kami ni sesat ke? Yang pi ni semua ada tok lebay, tok ustaz. Bila mereka balik di Malaysia, mereka buat ceramah, mereka kata kita malu kat Iran, duk tangkap Syiah ni semua. Kita pun tak tahu nak jawab apa kat mereka. Saya dengar speech tu, saya kata memalukan. Hang pi ke Iran, mana ada orang Islam di Iran yang bermazhab Syafi'i boleh buat perayaan Maulud Nabi? Hang abang mezat. Hang abang main mana? Suruh abang ke suruh pukul? Suruh abang. Hang abang mezat. Apa nak malu kat dia? Hang bagi tahu kami Malaysia negara Islam, ahli sunnah wal jamaah. Mazhab kami Syafi'i, akidah kami Abu Hasan Asy'ari. Kami punya tasawuf Al-Ghazali. Bagi dah tahu kat depa. Hang bagi tahu kat depa. Pasal apa balik tak boleh bagi tahu. Balik-balik buat ceramah duk marah orang Malaysia. Sangat memalukan. Jaga sangat Iran tu. Apa pasal nak jaga Iran? Mengajak sunnah tauliah tak bagi. Apa punya lok-lak punya perangai. Iran tak boleh jawab. Tak boleh jawab kat Iran. Iran bertanya kami sesat atau mana? Tak boleh jawab seperti Imam Malik jawab. Imam Malik kata Allah memuliakan sahabat dalam ayat 10 surah Al-Hasyr. Dalam ayat ini Allah berfirman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Syarat jadi orang beriman, mereka mendoakan orang beriman yang sudah lalu. Kita beriman, siapakah orang beriman yang dahulu beriman? Sahabat. Mendoakan kepada mereka. Daripada ayat ini, kata Imam Malik, tidak layak harta negara diperolehi oleh orang-orang yang menghina, mengecilkan para sahabat. Awak tak boleh abang lagu tu. Pilah abang kat dia. Hampa ditangkap kerana Karbala itu mengludah para sahabat. Hampa menjalankan Aisyah. Hampa mengkafirkan Abu Bakar. Kalau mereka kata tak, kami tak pernah buat. Kita ada kitab-kitab yang mereka tulis. Kita boleh bagi balik kat mereka. Dan kami nak tanya ke hangpa balik, mana ada orang yang dikatakan ahlu sunnati wal jamaah yang duduk di Iran yang boleh buat sambutan Isra' dengan Mi'raj? Mana ada? Kalau ada, ambil kamera tu mai kami nak tengok. Ambil mai. Sangat memalukan. Tapi bila mai ceramah di mana-mana, tuan-tuan jagalah, ni ada satu mazhab, depa usali pun tak mau. Depa ni jaga. Depa ni lebih teruk daripada Syiah. Kepala otak hang. Dengan Syiah yang semua imam-imam mazhab sepakat mereka sesat. Kalau tidak dikatakan mereka kafir, sepakat istilah sesat itu atas mereka. Saya ulang, kalau tidak dikatakan kafir, sepakat perkataan sesat itu di atas kepala mereka Syiah. Tidak ada Syiah yang dikatakan tidak sesat. Itu para imam bertegas pada mereka. Tapi hampa tak wani tegas. Hamba tak boleh jawab soalan dia. Subhanallah. Bahkan lebih mendukacitakan, ada di kalangan mufti dalam negeri Malaysia ini yang tak tahu beza Syiah dengan Sunnah. Tapi pantang kita mengajak, dia nak hentam. Pantang kita mengajak, dia nak hentam. Pantang kita mengajak, dia nak kata tak betul. Apa beza Sunni dengan Syiah? Dari segi akidah, dia pun tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Kita kata apa beza mengaji akidah secara sunnah dan mengaji akidah secara jahmiyah pun dia tak tahu. Tapi dia mengaku kita kena mengaji akidah cara ahlus sunnati wal jamaah. Subhanallah. Baca kitab Dr. Al-Fadilatul Dr. Abdul Rahman Al-Khumaisi. Dr. Abdul Rahman Al-Khumaisi, PhD dia apa dia? PhD dia akidah 4 mazhab. 4 mazhab. Baca buku dia. Dia letak 1-2 garis panduan. Imam Malik dengan Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah duduk di Baghdad. Imam Malik duduk di mana? Imam Malik duduk di Madinah. Imam Abu Hanifah beranak tahun 80 Hijrah. Imam Malik beranak tahun 93 Hijrah. Beza tahun 13 tahun. Tapi fatwa Abu Hanifah di Baghdad exactly sebiji dengan fatwa Imam Malik di Madinah dalam isu ilmu kalam. Subhanallah. Mereka baca tak mau. Kerja belain tak betul.
Reda nampak belain tak betul. Yang Syiah tu belain total. Dia tak berani nak kata salah. Tidak ada mazhab 4 yang menerima Syiah. Tidak ada. Saya ulang lagi sekali. Tidak ada mazhab 4 menerima Syiah. Tidak ada. Paling keras Asy-Syafi'i. Hang sembahyang sunat di belakang orang Syiah, qada balik sembahyang sunat. Allahu Akbar. Hari ini Syiah boleh masuk masjid kita, duduk sah depan, ambil Karbala buah depan. Hemah kita mana? Hemah kita mana? Kita masuk masjid dia demo. Saya masuk kat Masjid Musa Al-Kazim di kawasan Kazimiyah di Baghdad. Masuk 2 langkah je kita langkah, demo. Kita pun duk angkat tapak kaki kita. Aku pijak apa? Cik ayam ke? Demo. Pasal apa? Ini semua pengikut Abu Bakar, dia kata. Abu Bakar ni, dia kata, najis kami lebih baik daripada nafas Abu Bakar. Apa ini? Apa ini? Kenapa mazhab ini tak boleh dikatakan sesat dalam negara sunnah? Kafir bab lain, sesat bab lain. Sesat tak mesti kafir. Cok dulu sesat. Tapi tidak berani dikatakan. Tapi siapa dia sesat? Ustaz nak tanya, ustaz sesat ni siapa dia? Puak-puak sesat lah ni ramai. Kalau hang duduk pergi masjid, tengok dia pas main subuh kunut tak angkat, sesat lah tu. Itu yang dia katakan sesat. Itu yang dikatakan sesat. Itu yang dikatakan orang alim. Orang boleh menyesatkan saudara dia sendiri, itu dikatakan orang alim. Orang alim menyesatkan saudara dia. Kita mengaji sunnah lapang dada, kita tengok orang-orang semain subuh angkat kunut, apa kita kata? Mereka satu bumur dengan kita, tetapi mereka istiqamah dengan mazhab Asy-Syafi'i. Kita mufarakah tak sembahyang? Nahi, kami nahi. Tidak boleh mufarakah. Sebab tidak ada istilah mufarakah dalam sembahyang di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada. Syekh Sabit menyebut dalam kitab dia, wa imam itu imam bid'ah sekalipun, imam fasik sekalipun, tidak ada istilah mufarakah. Sampai para ulama khilaf kalau imam sembahyang lajak 5 rakaat. Ulama sunnah khilaf kepada 2 khilaf. Satu khilaf menyatakan duduk tahiyat akhir, baca tahiyat, tunggu sampai dia turun. Lagi satu pandangan kata ikut dia, kerana kita kata 5, dekat dia 4. Bila makmum kata 5, imam kata 4, baca di sisi imam, jangan baca di sisi makmum, ikut imam. Lepas tu bagi salam dengan dia. Itu khilaf di sisi ulama sunnah. 2 khilafnya muktabar. Mufarakah? Nahi, kabi nahi. Tidak ada mufarakah. Tapi kalau kita pergi sembahyang imam tu tak angkat kunut, kita mufarakah? Tidak mufarakah. Kita boleh baik sangka. Kalau kita tak kata dia sunnah pun, kita kata dia istiqamah di atas mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Salahkah? Mazhab Ibn Hanbal ni mazhab siapa? Anak murid Imam Syafi'i. Kita ikut tok guru, dia ikut anak murid. Takkan anak murid sesat kot, guru sama. Itulah dada ahli sunnah. Tapi dada-dada yang tidak ahli sunnah ni, dia tengok-tengok, alamak, dia rasa subuh tak baca kunut tu, heart attack. Allah tu imam ni mengarut betul lah, dia kata tak baca. Lepas tu tak baca pula, sujud sahwi pula tak buat. Masuk waktu duha meninggal dengan ayat 13 tu. Itu dada yang sempit, dan kita tak mau dada sempit. Berkali-kali kita bagi tahu, kita tak mau dada yang sempit. Kita nak dada yang besar. Kerana itu kita bersatu menyatakan lain daripada ahli sunnah, mereka sesat. Kenapa? Quran dah bagi tahu, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah. Baik. Itu ayat yang menyatakan ijma' di kalangan semua ummah, menyatakan bahawa doa itu tajuk dia dua, sedekah dan doa. Tapi dalil doa itu ayat 10 surah Al-Hasyr. Kita doalah kat siapa pun. Janji dia muslim. Orang kafir tak masuk dalam ayat ini. Sedekah pula. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi uftuliyat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat fahallaha min ajrin in tasaddaqtu anha
Qala na'am, muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibu aku telah meninggal dengan mendadak, dan aku kira seandainya ibu aku sempat berbicara, nescaya dia akan bersedekah. Maka apakah ia mendapat pahala bila aku bersedekah untuknya? Jawab Nabi, ya, sedekah. Mak aku nak buat sedekah tapi dia mati mendadak, tapi aku percaya kalau dia umur panjang dia suka bersedekah. Nabi kata sedekahlah untuk mak hang. Ini dalil yang kedua pada tajuk di atas. Apa dia? Sedekah itu boleh kepada orang yang mati. Lagi satu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 macam, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaatnya, atau anak yang saleh yang mau mendoakannya. Hadis Imam Muslim. Ada 2 perkara daripada hadis ni kita kena ambil. Apa dia? Dalam masalah doa anak yang saleh. Saya suka bagi penjelasan ini. Yang pertama, dalam hadis ini Rasulullah menekankan bila satu orang mati, ini hati seorang rasul ini, Allahu Akbar. Nabi tak sayang ke umat dia ke kalau mati? Munafik sebegitu punya dahsyat, bertungkuh lumuh Nabi nak menyelamatkan dia. Bagi jubah, semayang. Ada riwayat menyatakan ambil ayat liuk ni bubuh, ambil ayat ludah di mulut ni bubuh, tak mau bagi kena azab. Turun 2 kali daripada surah At-Taubah. Jangan semayang di atas mayat dia. Hang doa 70 kali pun aku tak terima doa hang, dia layak masuk ke neraka. Turun An-Nisa kata munafik layak masuk neraka, confirm tak keluar dah. Kenapa Nabi bagi jubah? Kenapa Nabi doa? Sayang. Tak sampai hati tengok kena azab Allah Ta'ala ni, tak sampai hati. Azab Allah begitu besar, berat. Azab Allah Ta'ala ni berat. Kita pergi hospital tengok kawan duk beraduh atas katil tu pun tak tahan mata tengok. Tak tahan mata tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh tahan mata tengok. Depan rumah saya baru ni, hari apa? Hari apa? Hari Rabu ke? Hari Rabu ke hari Selasa? Sebelum nak pergi Kuala Lumpur. Lepas asar, ambulans keluar. Saya tanya kat sahabat tu, pasal apa ambulans keluar? Oh Allah, dia kata, Ustaz, tak boleh nak cerita, Ustaz. Tak boleh nak cerita. Saya kata, pasal apa? Satu perempuan dekat kawasan rumah saya tu, ni apa? Mesin apa? Hak duk guling padi tu. Kan, duk guling padi tu, mesin tu. Cina tu parking tak situ. Anak dia umur 2-3 tahun ni rabat-rabat pergi start enjin. Ambil dapat lesen awal budak ni. Pergi start enjin. Dengan start enjin, dengan masuk gear, semua cantik elok, melekat. Kereta tu jalan, tapi slow. Depan kereta tu ada kereta, mesin tu dia hentam kereta tu, dia duduk kisah. Bumper tu melambung nak terkeluar. Hak mak ni dengan kain batik tengok menjerit, keluar mai, ambil anak tu. Dia turun nak ambil anak tu, mesin tu tarik kain dia. Dia jatuh betul-betul bawah tu, mesin tu putar dia. Kawan ni duk cerita, saya tengok dia duk melelong. Saya kata, jangan duk rebah atas sini. Rebah kat orang lain. Jangan rebah atas sini. Dia kata, Ustaz, saya duk tengok mesin tu punya duk putar, Ustaz. Mata perempuan tu terbelalak macam nak terkeluar sebiji. Daripada pusat naik ke muka je, nak jadi biru ke hitam. Saya rasa, Ustaz, bau patah tulang belakang patah, bau ambulans mai. Nak pegang dia pun tak boleh dah. Dia yang tengok benda tu, saya tengok dia macam jadi hopeless dah. Dia tengok, saya tak tengok. Dengar dia cerita tu pun, kita apa rasa macam kecil manis ni, 42. Rasa macam tak ada gula dalam badan dah. Rasa tak bermaya. Itu bukan azab neraka, itu bukan azab kubur, itu cerita satu tragedi. Accident atas jalan ni, gedegam kata depan kita accident, terkeluar helmet kawan tu. Tengok darah berlenang. Nampak otak bersepai jatuh ke bawah, duk mendidih. Oh, kita bawa kereta duk pergi melelong dah. Bukan azab neraka, bukan suara neraka. Itu accident. Hang nak cakap azab neraka?
Hang nak cakap azab neraka? Al-Qurtubi cerita dalam kitab tafsir dia, apa dia kata? Dia kata kalau kita duduk di sini, dia buat main satu riwayat. Dia buat main satu riwayat, dan riwayat itu sangat berkesan pada jiwa dia. Riwayat kata diperlihatkan kepada Nabi jalan ke neraka. Panas, gelap, busuk, 2 tapak Nabi langkah. Nabi kata aku tak boleh pergi. Malaikat kata, Hei Muhammad, agak-agak hang dengan neraka ni jauh mana? Nabi kata 1 hasta, 1 mil atau 2 mil. 1 batu ke 2 batu. Malaikat kata, tak Muhammad, hang dengan neraka ni ada perjalanan 500 tahun. Nabi rebah. Hang nak cakap pasal neraka. Bila orang mati, Nabi ni punya takut umat dia masuk neraka. Dia punya ajak amalan pada umat dia. Lepas semayang sebut, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, jauhkan aku dari neraka. Riwayat At-Tirmizi daripada Anas bin Malik kata, bila kita sebut Allahumma ajirni minan nar, neraka sambut. Neraka kata, Allahumma ajirhu minni, ya Allah jauhkan si pembaca itu daripada aku. Sampai Abdullah bin Ubay, bapa munafik, tuduh Aisyah bukan-bukan, buat fitnah rumah tangga dia, rosak rumah tangga dia sebulan, sampai kena turun surah An-Nur bagi elok balik rumah tangga. Ali masuk mai, Ali kata apalah dengan isteri-isteri hang, ya Rasul, cerai dah semua senang. Banyak lagi perempuan salihah boleh ambil sebagai bini. Peristiwa itu buat Aisyah rasa tak puas hati dengan ucapan Ali. Dia tak salah. Ini cerita orang munafik. Cerita munafik kata Aisyah ada satu boy pula. Aisyah ni ada satu jantan lain pula. Dia dulu ada cerita dengan jantan lain. Nabi ni sebagai manusia, manusia mana tak cemburu dengar dengar kata bini dia pergi makan pizza dengan orang lain ni. Tak, takkan tak rasa. Rasa. Yang kita duduk di rumah, duduk pesiang ayam, duduk pesiang ikan, dia pergi kena pizza dengan mana hero ni, hero Bangla ke hero Nepal ni. Tak tahulah hero tu siapa, tapi rasa tak rasa. Yang kita duduk susah payah duduk buang insang ikan kat dia ni, dia pergi kena pizza dengan kawan tu, rasa. Manusia ni manusia. Tambah Nabi, orang besar, nak berjatuh dia kiri kanan atas bawah. Tunggu masa aja. Digital ni di tangan aja nak prak. Tak mana cerita-cerita boleh berjatuh dah. Mai satu cerita betul-betul masuk dalam hati dia. Aisyah pun tak tahu apa, dia pun tak tahu nak bagi keputusan apa. Siapa punya mulut ni? Orang munafik dan orang yang jahat dengan Islam. Umar Al-Khattab tak pernah masuk rumah Nabi. First time dia masuk rumah Nabi. Umar masuk rumah menantu dia ni. Masuk rumah menantu dia. Tengok-tengok Nabi tidur. Belakang ni berbalok habis. Tidur macam satu orang kaplah. Satu orang kaplah bini tak ada di rumah dengan cerita-cerita ni 2-3 tahunnya berat. Umar nak tanya satu saja, ya Rasulullah, aku dengar cerita hang telah menceraikan semua bini hang, betul ke? Nabi kata, tak, aku tak buat begitu. Lega. Pasal Habsah kahwin dengan Nabi juga. Lega rasa. Nabi kata pada Aisyah, balik Abu Bakar. Allah, hati Aisyah ni kecil jadi. Abu Bakar tengok-tengok Aisyah balik satu, dia tanya, hang buat apa kat Nabi? Aku tak tahu apa. Mak Aisyah pula kata, kalau hang wanita yang baik, Allah tolong hang nanti. Tapi kalau hang wanita yang jahat, Allah akan siksa hang lepas ini. Kecil hati Aisyah. Siapa punya cerita ni? Ni, geng-geng munafik ni tak suka dengan Islam ni, geng-geng ni. Luka hati Nabi. Turun surah An-Nur. Daripada ayat 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, turun surah An-Nur. Surah yang memberi cahaya dalam hati Nabi. Nabi gelak. Nabi kata Aisyah. Nabi pergi ke rumah Bakar, Aisyah duduk ada. Aisyah kata, Allah mak, Nabi main nak cerai aku pula. Pergi dah aku. Nabi kata, dah Aisyah, kamu telah diselamatkan oleh Allah. Orang yang bawa fitnah kubra ini, buhtan ini, cerita besar ini, mati. Nabi pergi semayang mayat dia. Allah, ya Allah. Sunnah, tengok hati sunnah. Ada dendam? Tak ada dendam. Mana orang boleh tak ada dendam? Ya, sunnah boleh didik kita tak berdendam dengan orang. Pasal Quran kata tadi, wa yuzakkihim. Sunnah datang membersihkan jiwa raga hamba.
Tengok Nabi. Kalau kita lah duduk pada situ, tak usahlah. Jam Omega kita orang ambil je lah. Tak usah besar-besar. Jam Omega kita orang ambil je lah. Oh, kita pun. Jangan duk pasal. Tambah wartawan duk tanya, pasal apa lah tak pakai jam dah? Lah wartawan duk tanya, jam pasal apa tak pakai? Saya punya suka, saya nak pakai tak pakai. Kita marah dah. Kita marah. Ni kita ni. Bukan orang lain, ni kita ni. Tu malam ni tak pakai jam. Simpan di rumah. Wartawan tanya, mana jam Omega Allah? Jam tu pergi mana? Kita kata ada jam saya punya suka. Nak pakai tak pakai, peduli apa? Kita, Nabi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita ni hampir tenah aku, tak apa lagi. Kalau hampir tenah bini aku tak boleh terima. Siapa pun macam tu, fitnah kita tak apa, buat kita tak apa, cedera kita tak apa, anak kita jangan. Nabi orang cedera bini yang paling dia kasih. Allahu Akbar. Rasa sampai tulang hitam, rasa tu sampai tulang kering, tak boleh lupa. Tak tahu mati kawan yang duk pi SMS rata dunia ni, fitnah ni, Nabi boleh pi semayang. Sahabat-sahabat nak turun ayat mata tengok akhlak Rasulullah. Umar kata, kalau kena kat aku ya Rasulullah, aku cincang hamba Allah tu. Aku cincang hamba Allah tu kalau kena kat aku. Dan dekat aku dia munafik. Seterang itu kita baca tafsir Ibnu Katsir. Umar sebut kepada Nabi, innahu munafiqun abadan abada. Dia munafik buat selama-lama. Nabi senyum kat Umar. Sunnah senyum, nampak? Sunnah senyum. Kita dah habaq hari-hari. Sunnah senyum. Senyum tu ubat daripada Panadol dengan Poston. Saya duk tengok Khalid Yasin duk kena berdebu. Khalid Yasin, betul sebutan dia? Khalid Yasin. Dia kena gedegam. Dia kena tu, senyum. Mana Muhammad betul? Muhammad menikah dengan perempuan umur 9 tahun. Muhammad ni gila seks. Dia senyum. Kalau kita lah, kita tengok apa yang dok dah kali ni aku nak balin pergi kat kawan ni. Khalid Yasin senyum. Dia senyum, dia jawab, dia tangkis hujah kawan tu. Kawan tu kata, aku nak masuk Islam orang ni. Subhanallah. Senyum tu ada dekat Nabi. Ada dekat Nabi. Pergi semayang. Pasal apa? Pasal sayang. Bila Nabi sayang umat dia, tengok Nabi kata apa dalam hadis yang cukup dia sayang ni. Beri perhatian. Apa dia? Perhatian pada perkataan doa anak yang saleh. Pasal apa Nabi tak habaq? Masa ni Nabi boleh habaq. Bila mati satu-satu orang, apa boleh tolong dia? Baca Quran boleh tolong dia. Apa boleh tolong dia? Haji boleh tolong dia. Nabi tak habaq benda tu semua. Nabi hanya tekan doa pada orang yang mati. Subhanallah. Menunjukkan betapa doa itu akbar, cukup besar. Cukup besar. Sehingga di kalangan para ulama sunnah menyebut, anak hanya kata Allahumma, yang doa ada dalam hati dia itu terus sampai pada mak bapak dia dalam kubur. Allahu Akbar. Tapi inilah yang telah ditinggalkan oleh ummah. Ummah tinggal ini. Dan yang kedua saya nak beritahu bab doa ni apa dia? Anak-anak tak kira apa kedudukan dia. Kerana perkataan saleh itu dibaca antara anak dengan mak bapak. Bukan dibaca di antara anak dengan Tuhan, anak dengan mak bapak. Pasal itu dikatakan anak yang saleh. Anak yang saleh, saleh itu Melayu panggil apa? Baik. Anak tu baik dengan mak bapak dia. Meskipun dalam dia buat baik dengan mak bapak dia, dia tak semayang, dia tak puasa, dia judi, dia buat benda-benda maksiat. Tapi dia dengan mak bapak dia jaga elok-elok. Doa dia sampai walaupun dia tak saleh dengan orang lain, dia saleh dengan mak bapak dia saja. Anak tu mak rempit, satu flat duk maki dia. Dia start motor, budak ni jaga dah dalam duit. Orang maki dah. Dia ni kamjat tu lah. Kita kata dia jahat. Tapi dalam dia picit motor tu pasal apa? Pasal nak pergi beli ubat batuk cak ibu dan anak. Pasal mak dia batuk. Kong batuk. Dekat kita tak salah tu jahat. Tapi dekat dia brum 3:30 pagi dia pergi beli ubat batuk cak ibu dan anak. Dapat lega dah orang tua tu. Tapi subuh dia tak mangkit nah. Kuliah dia tak mai. Tapi dia saleh. Saleh tu disebut anak dengan bapa, anak dengan mak. Maka doa dia sampai pada mak bapak dia. Allahu Akbar. Maka doa ini tidak syarat saleh. Doa tidak syarat saleh. Doa sahaja. Allahu Akbar.
Doanya Tuhan tak terima, doa apa? Doanya ada isi maksiat. Itu Tuhan tak suka. Tapi satu anak yang tak tahu apa, mengaji tak reti apa bala, apa satu yellow dia tak tahu. Ya Allah, mak aku mati. Dia mayat pun dia tak semayang. Dia tak tahu. Oh Allah, dia kata semayang apa ni, rokok tak boleh, sujud tak boleh. Kita mampu dah. Aku duk semayang rokok ni, tak boleh rokok, macam mana aku nak buat? Tak boleh semayang. Pergi atas kubur malam, ya Allah, mak ni lah yang salim lampin aku dulu. Inilah mak yang basuh berak kecil aku, ya Allah, aku tak tahu nak minta apa. Dia dah pergi dah dekat hang, ya Allah, tolonglah selamatkan dia. Walaupun dia tak sembahyang, walaupun dia tengah pakai rok pendek, Allah akan rampas doa dia, Allah bagi pada mak dia. Itu kekuatan doa ibu kepada anak, anak kepada ibu. Ini hak yang kita tidak boleh pertikaikan lagi. Jangan siapa meletakkan syarat doa di antara mak dengan anak. Lain daripada mak dengan anak, ada syarat. Syarat dia apa? Ikhlas. Syarat dia apa? Tak ambil upah. Kita semayang mayat, tak ambil upah dan ikhlas. Pasal apa? Pasal kita tak ada hubungan. Ikhlas tu nak main payah. Kalau tak ada hubungan kita boleh ikhlas, kita very apa orang putih panggil orang baik ni? Nice man. Nice man. You are very nice man. Orang baguslah hang ni. Baguslah. Orang yang cukup bagus kan. Tapi lain daripada orang asing, mak dengan anak tidak ada syarat. Doa itu sampai. Kita kata nasiblah orang tua ni mati, anak tiga-tiga mak ambil. Biar apa pun tak dapat, bela bewak lagi baguslah, 3 ekor jual kat Hindu pun, Hindu perai beli juga. Kita katakan lagu tu, apa nasib? Kita tak tahu. Tengah dia duk usung mayat mak dia, main dalam hati dia, ya Allah, kesianlah kau. Cukup dia kata, kesian mak aku. Dalam perkataan kesian tu ada apa? Anak bila kata lagu tu, anak ni yang kita keluar daripada uring mak kita ni, yang kita ni menyusu dengan susu mak kita ni, walaupun kita tak sembahyang tak apa, tapi perasaan kita tu dekat, kita darah dia, kita jantung dia, kita nyawa dia, kita nafas dia, sepatah aja daripada hati kita kata, ya Allah, mak aku. Allah faham maksud mak aku sampai. Itu kalau anak-anak yang apa? Anak yang saleh sajalah. Bayang kalau anak itu anak saleh lagi, hamba yang saleh, semayang tak tinggal, maksiat tak buat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa kedudukan anak ni di sisi Allah. Ni macam duk main semayang ni, ada isap ganja, rokok pun tak isap. Tengok muka mau berseri-seri, mana tak ada tanda isap rokok. Kalau tanda pun tanda 13 tahun sudah punya tanda, bukan tanda tadi tak ada. Semua anak kita semua ada mak bapak masuk kubur dah. Lepas semayang, Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah, ampun dosa aku, dosa mak bapak aku, ya Allah, kesianlah keduanya macam dia kesian kat aku masa aku kecil, ya Allah. Walhamdulillah rabbil alamin. Mak ayah dapat dalam kubur. Tengah-tengah naik motor, naik kereta, kita lalu satu highway, satu jalan, tengok-tengok belah kanan ni ada kubur. Ya Allah, mak aku pun dah mati dah. Kita teringat, ya Allah, tolonglah jaga mak aku elok-elok. Apa maksud jaga elok-elok? Maknanya kita minta sesuatu yang baik. Allah rampas doa itu, Allah beri pada mak kita dalam kubur. Allahu Akbar. Jangan siapa meletakkan batas di antara doa mak dengan anak, kerana Nabi telah meletakkan doa anak pada mak bapak sampai. Baik, itu dalil yang kita nak beritahu. Jadi saya beritahulah kepada kawan-kawan, kalaulah orang mati kan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kita duk pergi buat tahlil-tahlil ni semua, katalah kena buat juga. Kalau tak buat ada orang nak sembelih kita, masalah kita pergi buat. Kalau orang masjid buat, saya nak pesan satu benda, buat satu perubahan. Apa dia? Sampai tang doa, suruh anak pergi nak baca doa. Kerana aku ni ada syarat. Aku ada syarat. Kita boleh doa kat siapa, tapi ada masa dia macam dia tak singgah di hati. Kita boleh kata Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Boleh tak kata? Boleh kata, tapi kadang-kadang dia singgah, kadang-kadang dia tak singgah di hati. Ya Allah, ampun dosa mereka. Kadang-kadang kita ada cerita apa, kita teringat dengan mati, dia boleh rasa, ya Allah, aku pun nak mati ni, tolonglah ya Allah. Tapi kadang-kadang dia tak rasa apa. Macam lepas asar kita duk kena rokok dengan TO,
dapat mai sat baca apa lebih kurang sikit, kita pun kesian lah pi baca. Bila kita pi baca mendadak lagu tu, kita buat doa selamat mak saya apa kali lebih kurang, kita pun bagi tali ringkas, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Dia tak mai, dia tak mai. Bukan kita tak ikhlas, kita ikhlas, tapi dia tak singgah, jiwa kita tu tak tangkap. Tapi kalau anak doa 40 hari dah mati, hari ni dia baca doa, ayat mata dia berkaca. Tambah-tambah mak kalau baca doa, Allahu Akbar. Tengok bersamamu ni kan, ni anak-anak dia mati accident tu, duk tunjuk macam mana dia hidup seorang-seorang, bumbung tirih. Dia kata apa? Dia kata yang ni urusan Allah, bukan urusan saya. Saya tak boleh nak kata apa, Allah nak ambil anak saya, tapi dah 13 tahun anak saya mati. Dia cakap tu, ayat mata dia duk turun. Tengok luka tu berdarah duk ada lagi. Anak saya mati 13 tahun dah, tapi saya hari ni duk macam dia mati kemarin. Bila dia tadah tangan minta kepada anak dia, dia singgahlah hati. Kita kata saya boleh buat apa yang anak buat, baca Yasin saya boleh buat insya-Allah. Tapi bila mai doa, hang baca doa. Baby kata, mintalah supaya Allah hindarkan siksa kubur, Allah tolong mak hang. Pak cik saya tak tahu nak kata apa. Ni aku duk habaq ni, hang pekak badak lah. Ni aku duk habaq ni apa dia? Minta Allah ampun dosa mak hang. Macam mana mak hang ni belah hang besar lah ni, macam besar kebau dah jadi besar ni. Mak hang duk bagi hang petak ke darah. Mak hang sayang dekat hang. Hang minta dekat Tuhan balas semua jasa mak hang yang makan masa puluh tahun belah hang. Semua Tuhan minta Allah Ta'ala balas dengan satu perkataan saja. Ya Allah, balas apa baik mak aku ya Allah. Cukup kami nak kata amin. Dia kata ya Allah, ayat mata dia berkaca. Allah rampas doa dia. Allah tolong mak bapak dia dalam kubur. Kita boleh doa, tapi kalau ada anak dia, suruh anak dia baca doa. Baik, tajuk baru. Itu bab sana'un nas 'alal maiti, iaitu bab puji orang yang sudah meninggal dunia. Cerita dia pula, kita puji orang yang mati ke mana. An Anas radhiyallahu anhu qala marru بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت فقال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار antum syuhada'ullah fil ardi, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata dia, satu ketika ada jenazah lalu, kemudian para sahabat memuji atas kebaikan jenazah itu. Maka Nabi SAW bersabda, wajib baginya. Kemudian pada saatnya lain ada jenazah lewat, kemudian para sahabat menceritakan kejahatan jenazah itu. Maka Nabi bersabda, wajib baginya. Lantas Umar bin Al-Khattab bertanya, apakah yang wajib baginya itu? Jawab Nabi, terhadap orang yang kamu puji kebaikannya, maka baginya syurga. Terhadap orang yang kamu katakan jahat, maka wajib baginya neraka. Kamu sekalian adalah merupakan saksi Allah di muka bumi ini. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ni ada dua perbahasan. Perbahasan yang pertama, hadis ni nak beritahu fadilat para sahabat. Fadilat para sahabat, sehingga mana-mana orang yang mati di zaman sahabat, sahabat kata dia baik, jaminan Allah orang tu baik. Kalau sahabat menghentam orang itu, jaminan Allah orang tu masuk neraka. Allah, betapa besarnya lidah para sahabat. Tak tahu Syiah bilaknat orang ni. Jangan buat pasal. Tak tahu Syiah bilaknat orang ni. Jangan buat pasal. Tak boleh terima orang yang mengutuk dan mengecilkan para sahabat. Itu satu. Yang kedua, hadis ni juga menceritakan suasana yang pernah berlaku zaman sahabat. Ada juga di kalangan para sahabat, bila orang mati, mereka kutuk. Ada. Masalan, bapa munafik yang mati tadi. Umar panggil munafik tu. Ada masa, Nabi kata jangan kata apa. Ada masa, Nabi tak kata apa. Ada masa Nabi kata jangan. Siapa-siapa yang sebut la ilaha illallah dengan ikhlas, dia ahli syurga.
Tapi ada masa Nabi diam. Macam Abdullah bin Ubay mati, Umar kata innahu munafiq. Dalam riwayat Ibnu Katsir, Nabi sengak, Nabi tak kata apa. Nabi terus pergi sembahyang. Maknanya betul ialah orang tu munafik. Maka hadis ni yang pertama nak cerita kata kelebihan para sahabat. Yang kedua, hadis ni juga nak bagi tahu kepada kita mana-mana mayat yang dia mati orang bangkitkan kebaikan dia. Maka orang yang baik, orang baik-baik ni yang menceritakan ataupun orang jahat sekalipun mengakui orang tu baik, maka syafaat itu di atas pengakuan dan cerita orang hidup tentang baiknya orang mati, dia membawa kesan syafaat kepada orang yang mati itu. Demikian sebaliknya. Allah. Hak ni kot orang tua-tua kita bersandarkan hadis ni lah kot. Apa kita mau kata pada ini mayat baik, gamaknya lah. Sedangkan latar belakang pada hadis ni bukan macam tu. Bukan macam tu. Hak ni jenis wak bisik in Malay. Orang putih panggil apa? Dia apa? Dia just dia pi apa? Dia keluar begitu ya. Dengar satu orang mati, satu nama. Kan? Satu nama. Buka-buka kita punya SMS, keluar satu nama. Alberto apa kan nama dia? Oh, dia ni bagus ni. Dia ni bagus ni dia ni. Dia ni orang baik ni, sedekah rajin. Kita kenal dah. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah membalas semua kebaikan dia. Dia dapat ni. Itu bukan ada konspirasi satu persatuan apa kata dah. Dia bukan satu persatuan. Ni kita dibayar setiap bulan. Nama-nama yang ada ahli dekat kita ni, kalau mati, walaupun dia curi kabel macam mana pun, mau kata dia bagus. Dia tu baru selesai pergi potong kabel TNB. Naik atas perahu, merendam. Perahu tu merendam. Kabel berat, tenggelam dengan dia arwah tu. Pergi ambil mayat dia semua, tengok-tengok, Allah, kabel tu sudah tindan atas dia, dia mati lemah dengan kabel-kabel tu. TNB tengok-tengok, main kabel. Maknanya, inilah pencuri yang kita cari. Mati lemah ketika curi harta kerajaan. Kerajaan kita lah, kerajaan yang begitu telus lah, kerajaan kita lah, kan? Curi harta orang. Kita pun ambil bagi mandi mayat dia semua apa lebih kurang. Adalah 2-3 orang TNB pemain semayang sama. Apa kita mau kata pada ini mayat? TNB kata apa? Mayat pencuri kabel. Kita kata jangan kata macam tu. Mau kata baik. Baik, apa dia curi kabel kami? Itu tidak betul lah. Itu bukan mafhum hadis ni. Mafhum hadis ni spontan. Satu nama. Contoh selalu saya bagi Datuk Yusof Haji Baharul. Itu contoh saya bagi. Dengar siapa meninggal? Al-Fadil Datuk Seri Utama Diraja Ishak Haji Baharul. Baik. Dengar kita kata, ya Allah, aku saksi ya Allah, orang tua ni hidup dan mati dia soleh. Allahu Akbar. Habis. Walaupun sembahyang mayat tak ada sabar kata dia bagus, dia tetap bagus di sisi Allah. Pasal apa? Yang menyaksikan dia ni orang-orang yang baik-baik. Dengan hadis ini ada satu pandangan yang agak keras. Ada satu pandangan saja abang, tapi tak ikut pun tak apa. Pandangan itu menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan kesaksian hanyalah kesaksian ahlu sunnah, bukan ahlu ahwa wal bidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesaksian ahlu sunnah saja. Kenapa? Kerana para sahabat kesemuanya ahlu sunnah. Kalau orang Syiah tu baik macam mana pun dia mati, kita saksi tak jadi. Kerana para sahabat di atas manhaj ahlu sunnah. Yang mati ni orang baik, orang Islam yang baik, kita kata dia baik. Dan menyaksikan itu ahlu sunnah wal jamaah, bukan ahlul hawa wal bidah. Itu satu pandangan yang kita letak, pandangan yang agak berlain daripada orang lain. Jadi bila kita puji orang mati dengan ikhlas, dengan mau kita, berdasarkan hadis Nabi, la tasubul amwat, jangan kau cerca orang mati, maka mayat itu mendapat. Jadi fahamlah kita malam ni, rupanya satu daripada benda yang boleh tolong kita mati, percakapan baik-baik orang hidup tentang kita lepas kita habis umur. Apa kita nak buat sekarang? Kena buatlah sesuatu yang baik. Baik buat bagi baik. Kita esok mati orang duk kata, apalah dia ni.
Dia ni pun baik mati daripada hidup lah. Bukan kata orang bumi pun tak larat nak tahan dia dah. Berat nak mampu cara mana lah. Ya Allah. Mati orang bukan buat kenduri arwah, kenduri kesyukuran. Kita minta mai rumah saya buat kenduri syukur. Pasal apa? Awak dapat menantu ke? Tak, dia tu padam dah. Selama dia hidup dia bagi susah kami satu kampung. Minta peruntukan tar sampai lah tak dapat. Main pilihan raya dia main turap. Pilihan raya dia main turap. Lepas tu lori masuk lekang terkopek semua, duk minta tak dapat sampai lah. Dia jalan pun bagus pila, kita pangkah orang lain pula. Masalah lah tak ada tempat kita. Ni negeri pasir berdengung, pasir dua butir. Boleh jadi macam tu. Jenis menteri pasola jadi menteri pertahanan ni. Sampai apa? Dinding istana pun dia kopek pelari di tempat dah. Datuk tu pakai payah bracket. Dia kata akai ada ke? Dia marah kat pasola. Pasola buat raja duk buah pokok duk kipas lagu tu ya. Kalau masalah ada macam tu. Yang tu kira menteri pasola mati pun kira tak ada siapa nak doa, mati pun dengan buluh runcing. Bukan sembarang kan. Malaikat nak ambil nyawa dia pun payah juga. Buluh runcing satu. Tu pun kena pergi teropong dulu. Amboi, sakaratul maut dia menyusahkan semua orang. Dia tu nak makan berjenuh nak ribah nak nasi pergi kat orang. Macam tu tak mahu. Kita mau mati elok-elok. Orang cerita baik kita. Baik, lagi satu hadis yang menyokong tajuk ni, apa dia? Habis tajuk ni aja. Wa an Abil Aswad qala qadimtu al-Madinata fajalastu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu famarrat bihim janazatan fa usniya ala sahibiha khaira faqala Umar radhiyallahu anhu wajabat summa murra bi ukhra fa usniya ala sahibiha khaira faqala Umar wajabat summa murra bi thalisah fa usniya ala sahibiha syarran faqala Umar wajabat. Qala Abul Aswad فقلت وما وجب يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم تسأله عن الواحد رواه البخاري. Ini cerita yang sama di repeat balik. Itu satu kejadian daripada Abul Aswad. Kata Abul Aswad, aku datang ke Madinah dan duduk bersama Umar bin Al-Khattab. Kemudian ada jenazah lewat, jenazah lalu. Kemudian aku memuji kebaikan jenazah itu. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, wajiblah, wajib baginya. Kemudian lewat lagi satu jenazah yang lain, aku menyatakan kejahatan jenazah itu. Maka Umar berkata, wajib baginya. Kemudian lewat lagi bagi jenazah yang lain dan aku menyatakan kejahatan jenazah itu. Maka Umar berkata wajib. Abul Aswad berkata, aku tanya apakah yang dimaksud dengan wajib baginya wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, aku berkata seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, iaitu setiap Muslim yang disaksikan baik oleh 4 orang maka Allah memasukkannya dalam syurga. Aku tanya, aku berkata kalau 3 orang? Umar menjawab juga 3 orang. Aku berkata lagi, kalau 2 orang? Umar menjawab juga 2 orang. Kemudian aku tidak mempertanyakan seandainya seorang sahaja macam mana. Umar ni tadi duduk dengan Nabi kan. Nabi duduk kata wajabat, wajabat bila puji satu mayat, bila keji satu mayat. Umar duduk dengar Nabi kata wajabat. Umar tanya apa dia wajabat. Nabi kata kalau lintas satu mayat, mati satu orang, orang puji dia, maka wajiblah dia masuk syurga. Mati satu orang, orang pakat hina dia, pakat kutuk dia, memang dia pun patut kena kutuk, maka dia masuk neraka. Hampa ni semua saksi Allah atas muka dunia. Orang beriman ni saksi Allah. Mai pula satu masa Nabi pun dah mati dah apakah, tiba-tiba Umar duduk dengan Abu Aswad ni, lintas satu mayat. Umar teringat zaman dia dengan Nabi. Kebetulan Abu Aswad ni pula pergi kata mayat ni bagus ni. Nabi Umar kata wajibat, wajib. Lintas pula lagi 2 mayat. Dua-dua mayat ni Abu Aswad kata Allah, eloklah, eloklah. Dua-dua ni pun eloklah. Seorang riba, seorang namimah. Dua-dua eloklah. Hang kata kat aku kata kat hang, jalan pergi dah-dah. Bila Umar dengar Abu Aswad kata lagu tu, Umar kata wajibat, wajib. Abu Aswad tanya dekat Umar, macam Umar tanya kat Nabi. Apa dia ni? Umar kata, Nabi pernah kata, mana-mana orang Islam mati, ada 4 orang dia baik-baik kata dia baik.
maka wajib dia masuk syurga. Allah. Abu Aswad kata kalau tiga orang pun janji baik. Baik, elok, apa nama semua elok, rokok pun pelanduk tinggal dah. Cantik punya orang. Tiga orang pun kira tiga lah. Abu Aswad kata kalau dua pun cantik juga, orang baik-baik. Abu Aswad kata aku tak berani nak tanya kalau seorang. Kalau seorang macam mana? Mudah-mudahan seorang pun masuk juga pujian itu. Allahu Akbar. Ya Allah. Bab yang seterusnya, bab fadilat orang yang mati anak kecil. Kita anak kecil mati ni pula, apa pahala Tuhan bagi kat kita? Boleh dah anak mati kecil jadi bekal kita masuk syurga? Ini panjang umur, sihat badan. Kita tengok bulan 5 insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Yang ni ada buku yang saya janji nak bagi dekat surah hari tu. Ada ingat tak saya janji hari tu? Kat Poh Jaya lah dah ambil. Bagi kat muslimat sama. Ni ada lagi. Jangan berebut. Ada lagi. Bagi kat muslimat sama. Yang tu nama dia Ruqyah Rasulullah. Kan hari tu soalan kita dapat bagaimana orangnya kena sihir kan? Itu kesemuanya kita ambil daripada hadis Nabi. Macam mana kita nak jampi orang sakit, kesemuanya ada di situ. Boleh baca, kalau tak faham boleh tanya saya. Yang ni pula pun kita nak bagi saja juga. Yang ni kawan-kawan kita tolong buat. Tajuk risalah kecil ni, Allah sayang kamu. Allah sayang kamu. Apa dia? Risalah ini, makasih Allah. Susah tarik pengurusi minta soalan. Makasih banyak-banyak. Ini pun satu amal baik. Ini satu buku. Buku ini patut kita ada. Buku ni tajuk dia Allah sayang kamu. Buku ni tak jual, saya passing ke orang. Itu apa? Menceritakan macam mana ibadat orang sakit. Kalau dia operation, macam mana dia nak semayang dengan gambar ada. Dia nak tayamum, jenis kalau kencing pakai beg di sebelah ni, apa dia nak buat. Jadi buku-buku ni dia potong kaki, nak semayang duduk macam mana. Tajuk dia Allah masih sayang kamu. Semua ada. Jadi buku ni patut bukan orang sakit ada, orang nak jaga orang sakit. Mesti ada. Saya ambil banyak-banyak, saya passing ke orang. Jadi kita pun bagi ke orang. Pergi hospital ke bagi kat nurse, orang nurse baca, doktor apakah, attendant apakah, suruh mereka baca. Pasal mereka kadang-kadang dengan orang sakit kan, mereka pun tak tahu kena sembahyang. Saya baru ni kemarin pergi tengok orang sakit, hospital. Saya kata kat sahabat, saya kata, bisik. Kata, boleh buat sembahyang jamak dah. Orang sakit ni boleh buat sembahyang jamak. Dia sakit, boleh buat sembahyang jamak. Dia pun tak tahu. Dia kata saya bukan musafir, ada sakit buat sembahyang jamak. Kadang-kadang tak ada orang nak bisik. Ada pakcik tu mata putih semua naik atas dah. Seberalih saya kata takin lah. Tak mati lagi. Pasal tak matilah talqin. Besok mati nak talqin macam mana? Tapi kat telinga dia kata La ilaha illallah. Dia duduk talqin. Dia Nabi Umar dah tu. Maka buku-buku ni kita kena bagilah. Antum ambil kenal-kenal siapa orang sakit, antum bagi. Nanti saya buat main lagi. Buku tu semasa ke semasa kita bagi. Tak ada apa dah nak bagi. Habis dah. Ambil. Kalau tak dapat abang, saya boleh buat main lagi. Nak tengok soalan tadi. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya telah meninggal dunia selama 9 bulan dan dia mempunyai simpanan dalam tabung haji. Duit itu tidak saya keluarkan, sebaliknya saya dermakan kepada tabung kebajikan jemaah haji Malaysia. Adakah tindakan saya ini betul atau saya perlu buat paraid mengikut hukum Islam? Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kalau anak kita mati dan anak kita belum berumah tangga, maka duit itu ada hak kita, suami kita dan adik abang dan kakak dia.
Depa ada hak. Hak faraid tu ada. Kalau depa semua sebulat suara, depa tak mau ambil sekupang pun daripada duit ni, depa kata depa nak derma dan bubuh di atas nama dia, semua itu sepakat, tak ada masalah. Tak apa, boleh. Tapi kalau anak kita dah kahwin, dia ada bini, dia ada anak, kita tidak berhak mencadangkan duit itu didermakan. Sekali-kali tidak boleh cadang. Kita pergi kata kat menantu kita, kita kata man dah mati dah, ni beda hoi, mak ingat duit ni kita tak usah buat apa lah, kita ambil duit tu beda, kita pergi bagi dekat jemaah haji mana ke. So menantu kita ni, dia luah mati mak, telan mati mak mentua, dia jadi susah. Dia susah. Tapi beda kata apa? Ikut mak lah mak. Kalau mak ingat itu baik, cek ikut mak. Cadangan itu salah. Salah. Bahkan dalam kes macam tu, bila dia ada anak, dia ada suami, ada anak, mesti kita bahagi hak mereka. Mesti bagi hak mereka. Kita jangan mencadangkan duit itu diderma sana sini. Tapi kalau anak kita tak kahwin lagi, ada duit, dan waris nak dapat duit itu, salah satunya kita, mak pak dia, salah satu abang-abang dia, itu kita boleh cadangkan. Pasal ni orang panggil waris yang tak kuat. Bukan tak kuat apa, bak aku mana, waris ni jenis waris adik-beradik, dia boleh halal kadar lagu tu aja. Bila mak kata macam mana kita derma duit adik hang ni dekat ni, okey mak, yang tu yang baik sekali, pergi derma. Tapi bila ada keluarga, tak boleh. Kita mesti faraidkan terus. Ataupun kita bagi terus panggung kita dekat menantu kita juga dapat sedekah. Bagi. Kecuali memang dah menantu kita, memang dia pun duk ingat nak derma, cuma dia takut mak mentua dia tak setuju, mak mentua dia berkeluar bawah tu, dia kata mak memang beda, duk ingat lama dah mentua ni mak, beda pun tak mau makan dah duit abang ni, yang duk ada tu pun 30,000, abang tinggal pun 30 million, ambil lah 30,000 tu. Tak apa, halah gitu kira tak apa. Maka jangan semua harta si matinya ada waris disedekahkan. Sedekah semua ada tindakan yang tidak betul. Itu dari segi hukum. Pandangan peribadi saya menyatakan jangan kita derma semua. Jangan derma semua. Kerana masa hidup pun, bila sahabat Nabi nak mendermakan semua harta dia, Nabi kata jangan. Simpan sikit untuk hang nak makan. Bagi separuh dah. Jadi kalau kita derma semua, itu juga menyalahi sunnah agama. Tak usah derma semua. Sikit sudah. Mak katalah mak dapat 1/8 masalah. Mak ambil hak mak derma atas nama dia, bagus. Adik-adik ni depa nak buat apa? Hal depa lah. Kalau depa nak tolong derma, bagus. Tapi menderma semua, sebab kalau kita makan harta orang mati di atas jalan faraid, orang mati dapat pahala. Kita ambil harta orang mati, cara betul lah, cara dibahagi-bagi, kita ambil harta dia, kita pakai, kita pergi tolong orang, kita pergi umrah, pahala semua sampai kat dia. Pasal apa? Dia orang yang meninggalkan duit itu. Maka begitu juga salah satu cara yang agama anjur kepada kita. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Mudah-mudahan dirahmati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.